kami awak akan dapat GX. Okay, sebelum ni kita dah belajar. Okay, GX kita ganti dengan limit B. Lepas tu kita tolak dengan limit A. A tu kita ganti. Okay, itu yang pertama kita dah belajar dah sebelum ni. Biasa saja. Okay, limit B tolak dengan limit A. Yang pasti mesti tolak dekat sini. Okay, yang kedua ialah limit dia sama. Bila sama, dia punya jawapan dia ialah kosong. Okay, nombor 3. Okay, B mesti lebih besar daripada A. Apa terjadi kalau kedudukan dia berubah? Terbalik. So, negatif. Okay, sepatutnya yang besar duduk kat atas. Tapi untuk kes ni, A kan kecil daripada B, dia duduk kat atas. So, kita kena letak negatif dekat sini. Okay, yang keempat ialah pemalar. Okay, pemalar dekat sini ialah K. Sebelum ni kita belajar untuk isi padu pi. Pi kan 3.142 ataupun 22.7. So, dia ialah pemalar. So, saya letak dia dekat luar. Okay, pemalar kita asingkan dia daripada pengamiran. Okay, nombor 5. AC. Sepatutnya dia kena lalu B dulu. Okay, maksudnya dekat sini AC ni dia combine dua limit. So AB tambah BC. Okay, AB, BC. Bila dia combine jadi C, A. Okay, contoh dekat sini saya bagi dekat awak. Ni adalah hukum-hukum pengamiran lah. Ini contoh. Okay, contoh saya bagi dekat sini. Sini A, sini B, sini Fx, sini Dx. Tambah. Sini B, sini C, sini Fx, Dx. Yang pasti yang besar mesti di atas. Ada lagi. C, D, Fx, Dx. Ada 3 benda dekat sini. Bila kita combine dia, yang paling rendah ialah A. Yang paling tinggi ialah D. Fx, Dx. Dia mesti continuous. Okay, sini B, sini B, sini C, sini C. Kedudukan dia tu mesti betul. Kalau tak betul, dia punya benda yang limit yang kita kena modify nanti. Okay, jom kita pergi soalan dekat modul awak. Okay, modul muka surat 66. Okay, dia bagi kat situ dekat arahan dia bagi 41 Fx dx sama dengan 5. Satu lagi 64 Fx dx 8. Ini info yang dibagi. Kita akan guna pakai info ni untuk jawab soalan. Okay, jom kita try soalan A. Kita pergi satu persatu hari ni. Okay, soalan A. 14 Fx dx. Okay, apa komen awak tentang limit ni? Okey ke tak okey limit dia? Limit dia okey ke tak okey? Kecil ke atas. Kecil ke atas. Kalau kecil ke atas, kes yang tadi lah. Iaitu yang limit tu. Okay, kita kena letak negatif dekat dia. Negatif. Di mana besar mesti duduk kat atas. Kecil mesti duduk kat bawah. Okey. 41 Fx dx ni sama dengan apa? Nak ambil dekat mana? Ambil dekat arahan iaitu 5. Ambil seketip macam tu je. Ya, ambil seketip macam tu je. Jangan fikir Fx tu apa nak kamera 41 nak tolong, tak payah. Dia dah tolong KL dah untuk awak. Ini pattern dia. Maksudnya kamera 41 Fx dx ialah 5. So jangan lupa letak negatif. Sebab yang kotak yang saya buat ni nilai dia ialah 5. Jangan lupa letak negatif. So jawapan dia ialah negatif 5. Okey, soalan seterusnya B. 41 Fx 1 dx. Limit dia okey ke tak okey? Okey kan, sebab yang besar duduk kat atas. Okey. So tak ada masalah dekat sini. Tindakan pertama awak ialah awak kena pecahkan. Pecah dulu. Kalau awak pecah maksudnya kat sini mesti ada simbol kamiran, sini pun ada simbol kamiran, dia mesti ada dx. Dia mesti couple. Dia mesti couple. Ini mesti couple dengan ini. Kalau tak ada benda ni tak tetap. Dia mesti ada simbol kamiran, dia ada dx. Maksudnya kita kamirkan terhadap dx. Okey, apa maksud satu di sini? Maksud satu di sini ialah x kuasa kosong. Kalau sini y, yes, bagus. Kalau y di sini maksudnya y kuasa kosong. Okey, jom kita kamirkan. Okey, apa nilai ni? Dia dah bagi dah dekat kita. Berapa nilai ni? 41. 5, bagus. 5. Okey. Sini adalah x kuasa kosong. X kuasa kosong, kosong tambah 1. 1 per dengan 1. Ini konsep biasa untuk kamiran. So 5 tambah 4 tolak 1. So jawapan dia ialah 8. Selesai. So ini dah. Awak jangan anggap ini adalah 1 semata-mata. 1 di sini ialah x kuasa kosong. Boleh juga kalau 2. Kalau 2 bermaksud 2x kuasa kosong. Okey. Setakat ni boleh Jom kita pergi pula soalan C. Soalan C.
4fx dx. Okey, ketul yang pertama ni. Okey ke tak okey? Tak. Tak okey. Sebab apa tak okey? Kecil kat limit dia. Bagus. Kecil di atas. Okey, apa-apa pun kita mesti tukar dia dulu. Make sure yang besar mesti di atas. So, pada dia ke atas mesti letak negatif. Kalau awak dah terus nampak, is okay. So, seterusnya saya letak negatif. 6, 4fx dx. Okay. Okay, limit besar mesti di atas. So, sini adalah negatif 5 tambah negatif 8. Cikgu 8 ni ambil kat mana? Tengok balik dekat arahan. Tengok balik dekat arahan, dia kata 6, 4 fx sama dengan, dx sama dengan 8. Disebabkan limit kita terbalik, so kita kena letak negatif. So, jawapan kita dapat ialah negatif 13. Selesai. Maksudnya dia combine lah ni antara dua hukum dekat sini. Okay. Teruskan lagi untuk soalan ni. It's okay, nanti ini saya akan tunjuk dalam slide awak. Dalam Google, dalam grup WhatsApp awak. Okay, seterusnya, sini 4, sini 1, sini fx, sini dx, tambah 4, 6 fx dx. Limit yang okey. Kamera yang pertama okey ke tak okey? Okey. Okey. Yang kedua okey ke tak okey? Tak. Okey, sebab yang besar dekat bawah. So, dekat sini 5 tambah negatif 8. Okey, saya nak tunjukkan. Okey, tunjuklah supaya nanti awak ulang kaji, nanti awak faham apa yang awak buat. So, dx. So, jawapan awak dapat ialah negatif 3. Selesai untuk D. Okey, seterusnya soalan E. 4, 1, 2 fx tolak 5 dx. Okey, step pertama kita pecahlah sebab kat sini ada 2 ketul. Okey, jangan lupa dx. Sini x, sini limit dia 1. Adakah 5 ni duduk seorang-seorang dia? Adakah 5 ni duduk seorang-seorang dia? Tak. Tak, sebenarnya dia duduk dengan 5 dalam 1 ataupun 5x kuasa kosong. Sini x kuasa kosong. Kena ingat benda tu. Okey, cuba kita gambarkan macam biasa. Okey, sini saya keluarkan 2. Kenapa saya keluarkan 2? Sebab 2 ialah pemalar. Boleh tak tamu keluar dia? Boleh yang mana pun tak kisah. So, sini saya dapat 5x. Hasil kambiran saya. Okey, step kambiran kena bijak lah. So, apa yang awak dapat? Ini adalah 2 darab 5. 5 ambil dekat mana? 5 ambil daripada arahan tu. So, dapat darab 1. So, jawapan yang awak akan dapat ialah, betul tak? 20 darab 15. 15, so jawapan dia ialah negatif 5. Selesai. Bolehkah setakat ni dah nampak sikit-sikit ke? Laju sangat ke macam mana? Okey ke tak okey? Okey. Okey. Okey, jom. Kita pergi pula soalan F. Oops. So, saya akan cover F. Okey. Wow. 1, 3, fx, dx. Alah, limit dia bagi 1, 4 je. Wah, dia ada 3 pula. Macam mana ni? Okey. Limit dia okey ke tak okey? Okey. Sebab yang besar dekat atas. Okey, limit yang kedua ni tak okey. So, negatif. Saya bagi dia duduk comel-comel. So, saya tukar limit, saya letak negatif kat sini. Ada 2 negatif, so dia jadi tambah lah. Okay, kalau awak nampak shortcut, it's okay. Mana-mana pun tak apa. Okay. Okay, tadilah yang saya cakap combine tu. 1, 3, 3, 6. Kalau awak combine, 1, 6, fx, dx sama dengan berapa? Sama dengan, awak tengok balik arahan kita, iaitu 1, 4, fx, dx tambah 4, 6, fx, dx. So, 5 tambah 8. So, jawapan dia ialah 13. Setelah ini semua daripada arahan. Ini semua ni info yang kita ambil dari arahan. Okey. Soalan seterusnya ini adalah standard untuk soalan SPM awak, lebih kurang macam ni. Okey. Okey, jom kita pergi soalan G pula. Soalan G. Soalan G dia kata cari nilai K berapa apabila 4, 1, 5 fx K.
Apa tindakan pertama awak kalau awak tengok soalan ni? Ada 2 ketua dekat sini, nak buat apa? Komen sikit. Nak buat apa? Ada 2 ketua dekat situ. Berkembang? Pecahkan. Bagus. Kita pecah. Sini 4, sini 1. 5 saya buat kelas siap sebab dia ialah pemarar. Okey, tambah 41 K dx sama dengan 34. Adakah K ni duduk seorang-seorang dia? Tak, dia ialah X kuasa kosong. Kena ingat tu. K di sini ialah darab dengan 1. K ialah X kuasa kosong. Dia 1 ni wujud tapi kita tak nampak dia. Okey, sini ialah 5 darab 5. Macam mana dapat 5 ni? Daripada arahan. Okey, sini kita kamerkan. So, sama dengan 34. So, 25 tambah sini K. 4 tolak 1. 34. 25 tambah 3K sama dengan 34. K awak dapat ialah 34. Tolak 25 per 3. So, K yang awak dapat ialah 3. Selesai. Itulah kena ingatlah dah punya konsep-konsep dia dekat sini. Okey, seterusnya soalan H. Okey, soalan H. Okey, cari nilai M. Apa? Okey, soalan kita 41 fx mx dx. Apa tindakan pertama awak? Apa tindakan pertama awak? Bagus, pecah. Kat sini tak ada masalah, M dia okey. So, sini ialah 5. Ambil dekat mana 5 tu? Ambil daripada soal arahan. Okey, ini adalah berkuasa 1 per dengan 2. 4, 1, 28. 16. Dari mana datangnya 16 tu? 4 kuasa 2. 1 per 28. Kalau saya ada salah, bagi tahu terus. So, 5 tambah 15M per 2 sama dengan 28. So, nak dapatkan M 28 tolak 5 darab 2 bahagi 15. So, jawapan yang awak akan dapat nanti ialah negatif 46 per 15. Betul tak? Betul tak saya kira? Okey, betul. 23, kenapa ada negatif kat situ? Oh, sini tolak. Sini tolak. So, 28 tolak 5 darab 2 bahagi negatif 5. Plus. Saya dapat negatif 46 per 15. Selesai. Untuk soalan H, melibatkan hukum-hukum yang awak kena tahu. Okey. Okey, masih lagi ada masa. Kita try soalan-soalan SPM. Ini kalau awak tak nampak, awak try satu persatu lah. Ini sahaja je yang nak bagi tahu awak. Sebenarnya ini tak apa-apa. Kalau awak guna shift-kal pun tak ada masalah. Okey, betul tak? Negatif 46 per 15. Pakai tak kalkulator? Negatif 46 per 15. Betul tak? Okey, kita pergi kepada soalan SPM. Muka surat 75. Okey, kita try nombor 3. Sementara ada masa lagi. Nombor 3. Okey, 5. 1 tambah X kuasa 4 dx sama dengan K1 per X kuasa N tambah C. Okey, kita reverse balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Yang pertama, kita tak boleh kamer kalau X tu dekat bawah. Maka tindakan pertama awak kena jengoi dia naik atas.
Okey, kita jengah dia naik atas. So, kuasa akan jadi negatif. Lepas tu, kuasa ni negatif. Kuasa negatif ialah satu benda yang pelik. So, kita kamerkan nanti, kaedah kamera yang kita buat nanti ialah kita mesti bahagi dengan hasil pembezaan dalam kurungan. Bagus. So, jom kita kamerkan yang ni. So, salin tambah 1 per dengan kuasa yang baru negatif 3. Okay, kat sini dalam kurungan dia ialah 1 tambah X. Bezakan 1 dapat 0. Bezakan X dapat 1. So, darab 1. DX, sorry, tambah C. Kat sini dah tak ada DX lah sebab kita dah kamer. So, hilanglah C. Sama dengan K1 tambah X and C. Okay, bagi comel sikit. 1 tambah X negatif 3 per 3. Negatif ni dia mesti naik atas. So, sama dengan tambah C. K1 tambah X kuasa N tambah C. Soalan dia ialah cari nilai K dan N. So, kita compare kiri dan kanan. Apa perbezaan dia? Okay, berapa nilai K? Ini ialah nilai K. Berapa nilai N kat kuasa ni? Yang lain yang saya tak bulat tu semuanya sama. So, tulis balik lah. So, K sama dengan negatif 5 per 3. Kita compare, kita bandingkan. So, N sama dengan negatif 3. Selesai untuk soalan nombor 3. Itu standard soalan SPM awak. Awak kena jenguaikan kuasa. Awak tengok kuasa dia. Kuasa dia ialah pelik-pelik. Ada 3 kes yang dikatakan pelik dekat sini. Kuasa dia negatif. Kuasa dia besar sangat. Tak boleh nak kembang. Dan satu lagi ialah pecahan. Untuk kes pelik-pelik. Okey. Jom kita pergi pada soalan nombor 4. Saya pilih-pilih soalan lah. Nanti awak carilah soalan mana awak nak jawab. Okay, pelajar jemlan dia kena cari sendiri. Buat sendiri, tak faham tanya. Okay, jom. Soalan nombor 4. Sini 6. Sini P. Fx dx sama dengan negatif 12. Ini yang dia bagi. Okay, dia bagi luas kawasan berlorik awak ialah macam ni. Ini ialah Y. Kalau awak tengok kawasan berlorik ni, sebenarnya dia tak melekat pada paksi X, dia tak melekat pada paksi Y. Macam mana kawasan berlorik ini terhasil? Kawasan berlorik ini terhasil apabila, kalau awak perasan ini ialah trapezium. Okay, trapezium ni dia melekat pada paksi X. Lepas tu apa terjadi pula? Ini ialah lengkung. Luas di bawah lengkung yang ni. Ini ialah paksi X. Ini ialah paksi Y. Trapezium tolak dengan luas di bawah lengkung. Luas trapezium tolak dengan luas di bawah lengkung. Okay, kalau trapezium tak ada masalah lah. Kita guna formula yang kita belajar sebelum ni. Iaitu 1/2 hasil tambah 2 garis selari darab dengan tinggi. Tolak dengan luas lengkung. Apa nama lengkung awak? Dia tak bagi. Dia hanya bagi Fx sahaja. So, sini ialah dia melekat pada X. So, dx awak punya lengkung ialah Fx. Okey, jom. Kan dia tak bagi limit kot kat awak. Zalim lah kalau dia tak bagi limit dekat awak. Okey, dia bagi koordinat dekat sini iaitu koordinat B iaitu Pn. Maka di sini nilai dia ialah P. Nilai kat sini ialah N. Nilai kat sini ialah 4. Maksudnya tinggi ni ialah 4. Tinggi ni ialah N. Berapa nilai ni? Nilai ni ialah P. Okey, luas trapezium ialah hasil tambah 2 garis selari. Kita dah belajar mat moden iaitu 4 tambah N. Kalau ada N lah kat sini, it's okay, jangan takut. Awak tulis je yang awak tahu dulu. Nanti Allah akan bagi ilham dekat awak. So, tinggi dia kat sini ialah P. Tolak. Okey, semua luas kawasan berlorik ni dia dah bagi tahu awak sama dengan 66. Info yang dia bagi, Fx dekat sini ialah negatif 12. Okey, sekejap. Sini ialah kosong, sini ialah P. Limit dekat sini kosong mesti di bawah. P mesti di atas. So, salah lah. Sepatutnya, betul ke? Oh, sorry, sini kosong. Okey. Berdasarkan kita punya gambar rajah, P mesti di atas. Sebab P lebih besar. So, 12. 12 sebab apa 12? Sebab limit tukar tanda negatif akan berubah. So dapat 12 kat sini. Tolak 12. Ini memang tolak sebab kita trapezium tolak luas di bawah lengkung. Okay, sini ialah 66.
Ini adalah soalan standard awak, dia tak perlukan kalkulator. Okey. Sebab tu dia kata ungkapkan N dalam sebutan P. So kita kena undahlah satu-satu. So 66 tambah 12. Sebab apa tambah 12? Sebab sini ialah negatif. So negatif 2. Sini saya kembang. So 4P NP. So sini saya dapat 78. 78 saya darab dengan 2 sebab kat sini ada bahagi per dengan 2. So 4P tambah NP. Allah. So saya dapat 156 dekat sini. 4A. Kita punya soalan ialah dia suruh ungkapkan N. Okay, it's okay. So 156 tolak 4P per P sama dengan N. N sama dengan 156 per P tolak 4P per P. Bawah ada P, atas pun ada P, so kita potong. So lengkaplah kita punya jawapan di mana dia kata ungkapkan N. Maksudnya N tu mesti dekat depan. Tolak 4. Selesai. Ini soalan standard awak lah. Maksudnya tak perlukan apa-apa kalkulator sekalipun. Dia suruh ungkapkan N dalam sebutan P. N mesti dekat depan. Okey kan setakat ni? Kan nak satu soalan lagi? Nak stop ke nak cari soalan lagi? Satu soalan ringkas lagi boleh? Boleh. Okey. Okey ha. Kita try number 5 pula. Nanti saya share dalam group, okey, yang ni. Okey, soalan number 5. Okey, dia bagi kat sini lengkung, dia bagi limit dekat sini, dia bagi luas kawasan blok. Okey, daripada gambar raja, kita kena terjemahkan dia kepada kamera. Ini X sama dengan K. Dia punya lengkung ni ialah Y sama dengan 3X kuasa 2. Daripada gambar raja, translate dia untuk cari luas. Okey, luas kawasan blok ialah 64. Luas di bawah lengkung tu, di bawah lengkung yang melekat pada paksi X. Di mana limit di sini ialah kosong, limit kat sini dia tak bagi, dia hanya bagi K saja. So K mesti di atas. K lebih besar daripada kosong. Okey, kalau di X, dalam ni juga mesti X. So 3X kuasa 2. Okey, jom kita kamera. 2 tambah 1, 3 per dengan kuasa yang baru. Okey, kosong. Dekat sini 3 ada, 3 atas, so boleh potong. So 64, sini ada 64. So K kuasa 3 tolak kosong. So nilai K yang awak dapat ialah 4. Saya tanya awak, logik tak? K tu sama dengan 4. Bila kita dapat jawapan, kita tengok K tu logik tak? K tu sama dengan 4. Logik tak? Logik. Logik sebab apa? 4 lebih besar daripada kosong. Okey. Okey, seterusnya nombor 6 lah, last. Sebab simple sangat lah, tak syok pula. Okay. Last ha, janji last. InsyaAllah ni saya share dalam group nanti ha. Kalau tak sempat tak apa, okey. Salah bagi tahu. Okey, 62 fx dx sama dengan 7. Sini dia bagi 62 2fx. Apa tindakan pertama awak bila awak tengok soalan ni? Kita dah buat dah tadi. Apa tindakan awak? Ada 2 betul dekat sini, nak apa? Kita pecah. Okey. Kat sini saya buat kelas 2, okey? Okey, sebab apa saya buat kelas 2? Sebab dia ialah pemalar. Okey, 262 fx dx ialah 7. Okey, tolak. Sini kita kamera. So, per 2. Sini 6, sini 2 sama dengan 10. Jom. So, 14 tolak. So, keluarlah K per 2 ni macam semak je. So, 36 tolak 4. 10. So saya dapat 32 bagi 2 dapat 18. Betul tak? 36 dan 32 saya dapat 16. 16K tolak 14. Sorry. So K saya dapat ialah 10 tolak 14 bahagi negatif 16. K yang saya dapat ialah 1/4. Habis. Untuk dapatkan nilai K ni, saya buat ni saja je. Kalau awak guna shift-kal pun tak kisah. So, selesai untuk soalan nombor 6. Okey, semua ni saya akan share dalam